ilmu. Kedua, hasil faedah daripada kita belajar ilmu. Yang keempat, kelebihan ilmu. Dan yang kelima, nisbah ilmu tersebut kepada lain. Dan yang keenam, siapa yang mula meletakkan mengarang ilmu tersebut. Dan yang ketujuh, nama. Apa nama dia? Ada satu nama, ada banyak nama. Yang ke-8, standar tempat pembedahan ilmu tersebut. Belajar ilmu tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10, masail dan tepat itu sulit disempurnakan dia syair. Masail wal ba'd sebahagian dengan sebahagiannya disempurnakan. Wa man dara jami' hadha syarafa, barang siapa mengetahui seluruh 10 perkara dalam tentang ilmu itu, maka dia akan capai kemuliaan. Yang pertama, al-had. Al-had maksud dia ta'rif, pengenalan. Kebiasaannya ulama memberi ta'rif dari segi lawatan, dari segi bahasa. Yang pertama, dari segi bahasa Arab, apakah kalimat ni, lafaz ni, apa makna daripada segi bahasa. Yang pertama. Yang kedua, istilah. Kebiasaan istilah maksudnya apa yang sepakat ulama dalam istilah ulama nahwu, ulama fiqh, ulama lughah, ulama qiraat dan lain-lainnya. Ilmu falak dan lain, semuanya ada istilahat yang tersendiri. Kalau dari segi fiqh, kebiasaannya dia sebut syar'an, disebut syar'an dari segi syarak. Nah, adapun ilmu fiqh dari segi bahasa, dari segi makna dia al-fahmu. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Maka itu perancat orang Badui. Ayat ahad, adakah ini akan berlaku? Baca lagi, terperanjat lagi kedua, ketiga, sampai akhir surah, orang Arab tu menjerit dengan dia memahami Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengar macam tu saja, tak tahu apa makna. Orang Arab ni dengar, faham apa maksud dia. Jadi apabila Rasulullah dengar orang Arab ni menjerit, dia kata apa? Faquhar rajul. Faquha maksudnya dia dah memahami. Dengan baca surah Zalzalah dia memahami dalam agama. Syahid di sini apa? Faquha bermakna fahima. Nah, al-fiqhu daripada makna fahmu, lughatan al-fahmu. Daripada istilah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Iaitu mengenal ilmu ahkam. Yang pertamanya tentang ilmu berkaitan dengan hukum ahkam. Hukum ahkam dari segi syarak. Dia tidak seperti ilmu kalam berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah ataupun seperti nahwu sharaf. Itu semuanya dengan ahkam. Yang kedua, asy-syar'iyyah, hukum syarak, bukannya seperti ilmu tauhid. Ilmu tauhid hukum akal, dan seperti ilmu tajwid ke, ilmu lughah ke, itu semuanya hukum wad'i. Yang diletak ini hukum syarak, iaitu syarak daripada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, al-amaliyah. Ilmu yang ni yang dibangsakan, yang disebahkan kepada beramal. Sembahyang, puasa, zakat. Dia bukan seperti hanya kaedah nahwu sharaf, marfu', mansub. Semua itu hanya kaedah, tak nampak bendanya. Seperti ilmu kalam, semuanya tentang i'tiqad, tentang akal, berhajat kepada fikir. Ini kepada amal, amalan kita. Min adillatiha tafsiliyah, daripada dalil-dalilnya diambil daripada dalil-dalil secara tafsil, secara terperinci. Ini keluar daripada ilmu usulul fiqh. Usul fiqh daripada adillatiha ijmaliyah, daripada dalil yang secara ijmal. Setiap if'al, iaitu fi'il amar, perintah adalah wajib, apa sahaja. Itu usul secara ijmal. Tapi tidak, fiqh ni wa aqimus salah wa atuz zakah, itu dalil khas bagi sembahyang, bagi puasa, hukumnya wajib daripada secara dalilnya terperinci. Jadi itu adalah ta'rif ilmu fiqh. Jadi orang kata kita belajar ilmu fiqh, kalau bahasa Malaysia kata fiqh kan, fiqah bahasa kita kata. Kalau Hadramaut kata fiqh, qaf jadi ga, qaf jadi ga dipanggil qaf ya pisah. Itu orang Hadramaut. Kalau saya nak tengok sebahagian daripada orang Saudi,
belah Saud, belah orang-orang pada pasir ni biasanya qaf disebut dengan qaf yabisah dipanggil. Ini pun ulama ada khilaf. Sebutkan adakah sembahyang sah sebut dengan qaf yabisah atau tidak. Sebahagian ulama kata tidak sah sembahyang baca dengan qaf yabisah. Tapi sebahagian ulama pendapat sah, kata makruh. Ada tafsir, banyak daripada ulama mengatakan tersebut. Ada yang katakan sah tapi makruh, ada katakan sah tanpa makruh. Ada 3 qaul. Itu sebahagian orang dengar habaib baca surah ihdinas siratal mustaqim, sah sembahyang ke tak sah sembahyang. Jangan risau, ada ulama yang katakan sah. Jadi biasanya orang-orang Hadramaut ni lahjah, itu lughat, yang bahasa kita kata lughat. Yang pertama qaf dia tak boleh sebut qaf. Disebut qaf jadi ga. Itu kadang-kadang kita belajar bahasa Arab tapi bila dengar dia orang cakap tak boleh faham. Buka kamus tak jumpa. Rupanya huruf berubah. Yang kedua ni khas orang Tarif. Orang Tarif dia tak boleh sebut jim. Kalau orang Tarif tahulah. Rijal jadi rial. Jim dia tak boleh sebut jim, dia jadi ya. Dia tak boleh sebut jim. Kita kata jim, dia kata yim, jadi ya. Jawa, yawa, semua yang jadi jim jadi ya. Tapi alhamdulillah, ulama kata alhamdulillah dekat surah Fatihah tak ada huruf jim. Kalau ada huruf jim, ramai orang Tarif tak sah sembahyang. Tapi alhamdulillah dekat Al-Fatihah tak ada satu pun huruf jim. Dekat surah lain ada. Dekat Fatihah tak ada huruf jim. Hanya ada qaf saja. Yang mereka tak boleh sebut. Jadi itu dari segi bahasa, fiqh dari segi bahasa bermakna faham. Dari segi istilah iaitu ilmu tentang hukum ahkam syara', bukannya hukum akal, bukannya hukum qanun manusia yang diletakkan. Yang kedua disenisbahkan kepada amaliyah. Hukum ni berkaitan dengan beramal, amalan harian yang diambil daripada dalilnya secara terperinci. Itu yang pertama al-had. Yang kedua maudhu', tempat letak fiqh ni, iaitu af'alul mukallafin, iaitu perbuatan orang-orang mukallaf, orang yang baligh, orang yang aqil. Ada sebahagian ulama kata mukallaf ni siapa? Kebanyakan ulama bagi takrif itu baligh, aqil. Itu kebiasaannya. Tapi sebahagian ulama kata baligh, aqil, wassalamatul hawas. Salamatul hawas iaitu panca indera dia tidak cacat. Dia boleh menerima belajar. Kalau orang ajar kepada dia boleh menerima, sebab sebahagian daripada OKU ada yang mukallaf, ada yang tidak mukallaf. Sebahagiannya kita tak boleh ajar dia. Memang daripada kecil sampai ke besar dia tak boleh menerima pelajaran. Itu bukan mukallaf. Ada sebahagiannya boleh menerima belajar tapi lambat. Takhallaf fil aql, orang Arab kata. Dia pemikiran dia lambat. Ada sebahagian daripada ulama kata kalau orang lahir-lahir dalam keadaan buta dan pekak, ini bukan mukallaf. Kalau buta saja dia boleh mendengar, kita boleh ajar. Kalau pekak saja kita boleh ajar dengan isyarat. Tapi kalau buta dengan pekak, macam mana nak sampaikan ilmu kepada dia, pengetahuan kepada dia? Ini tidak mukallaf. Itu ulama kata syarat yang ketiga salamatul hawas. Ada Habib Ali Jufri tambah lagi, dia kata apa? Wa bulughud da'wah. Kebiasaannya ulama kata tambah lagi. Itu bukan Habib Ali Jufri berkata bulughud da'wah, sampai dakwah. Kalau orang yang tak sampai seruan dakwah, itu tidak kira mukallaf. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ats ilaihim rasula. Kami tidak mengazabkan satu kaum sehingga kami akan sampaikan kepada mereka utusan. Kalau tak sampai utusan kepada mereka, mereka tidak mukallaf. Tapi Habib Ali Jufri tambah lagi apa? Wa bulughud da'wah salimah. Dakwah seruan Islam yang betul. Sebab kenapa zaman sekarang ni semua tahu tentang Islam, betul tak? Kat China ke, kat Jepun ke, kat mana-mana orang sampai ke orang hutan, dalam hutan pun ada TV, ada radio, semua tahu tentang orang Islam, betul tak? Tapi masalahnya sampai seruan Islam kepada mereka, Islam yang salah. Orang Islam ni siapa? Yang pengganas, yang bunuh orang, yang menginai orang perempuan, itu mereka kata orang Islam. Adakah mereka mukallaf atau tidak? Kalau nak kata ulama, kebanyakan ulama sampai dakwah atau tidak? Sampai. Mereka dah sampai seruan Islam kepada mereka, tapi seruan Islam yang salah. Itu tidak dikira mukallaf, pendapat sebahagian daripada ulama. Itu adalah dikatakan af'alul mukallafin, iaitu tempat letak ilmu fiqh kepada siapa? Orang-orang mukallaf. Itu yang kedua. Yang ketiga samaratuhu, faedah, samarah, hasil buahnya. Faedah kita belajar
ilmu fikih. Apa faedah kita belajar ilmu fikih? Daripada bab istinjaknya sampai bab sembahyangnya, bab puasanya, zakat, haji, muamalat, munakah haji, naik panjang lebar. Apa faedah kita belajar ni? Iaitu mengukuhkan ketakwaan. Itulah faedahnya. Menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Takwa itu apa dia? Ibarat daripada dua perkara, iaitu imtisal awamir, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan segala-gala larangan Allah Taala. Itulah maksud takwa. Bila kita sebab Allah Taala ada perintahan daripada Allah Taala, tuntutan Allah daripada Allah Taala untuk kita melakukannya. Tapi macam mana kita nak lakukan sedangkan kita tidak tahu dengan cara-caranya yang betul? Kita lakukan banyak dengan cara rupanya dengan salah. Kena belajar. Ada sebahagian larangan daripada Allah Ta'ala, melarang kita melakukannya, tapi kita tak tahu benda tu dilarang oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita nak tinggalkan sedangkan kita tak tahu benda tu perkara yang dilarang? Jadi dengan belajar, wajib belajar menuntut ilmu. Itu insyaAllah kita akan belajar tentang hukum dia. Jadi faedah kita belajar ilmu fiqh ni, iaitu supaya kita mampu mentahqiqkan ketakwaan. Dengan belajarnya ilmu fardu ain, belajarnya ilmu fiqh, jadi mampunya kita melakukan perintah Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan segala larangannya. Apa kesudahannya? Kesudahannya adalah bahagia selama-lamanya, dapat nikmat syurga, khulud fil jannah, dengan nikmat selama-lamanya di dalam syurga. Kalau orang yang tidak membelajar, jika dia tidak belajar, sudah tentu dia meninggalkan perkara perintah Allah Ta'ala sebab dia tak tahu pun itu perintah, dan dia melakukan perkara larangan Allah Ta'ala sebab dia tak tahu pun itu larangannya. Apa kesudahannya jika tidak belajar ilmu fardu ain, ilmu fiqh? Kesudahannya adalah sama ada kekal ataupun terjebak dalam api neraka. Itu adalah faedah belajar ilmu. Faedahnya sangat besar, sangat penting. Wa fadluhu, dan kelebihan dia, kelebihan kita belajar ilmu fiqh, kelebihan dia sangat banyak. Memadailah bahawa siapa yang memahami di dalam agama itu adalah tanda bahawa Allah Ta'ala mahu kepadanya kebaikan. Seperti menerima di hadis Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa Allah Ta'ala berkehendak dengannya kebaikan, nescaya Allah Ta'ala jadikan dia memahami di dalam agama. Itu tanda orang Allah Ta'ala mahu baginya kebaikan. Ini mantuk. Ulama dalam ulama fikih kena faham ibarat. Ada dua mantuk, zahir ayat, ada mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafah, memahami sebaliknya. Memahami sebaliknya apa dia? Man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid-din. Barang siapa jika Allah Ta'ala tidak mahu baginya kebaikan, Allah tak jadikan dia memahami dalam bidang agama. Itu kita menunjukkan orang ramai orang yang faham dalam agama, beramal dengannya, bahawa ini adalah Allah Ta'ala mahu kebaikan baginya. Ada pun banyak orang yang sibuk dengan dunia, langsung tak ambil berat tentang agama. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak mahu baginya kebaikan. Dia sibuk dengan perkara yang lain. An-nafsu illam tushghilhu bil khair syagalatka bisyar, kata Imam Syafi'i. Nafsu kita ni, kalau kita tak sibukkan dengan perkara yang baik, apa dia akan buat? Dia duduk diam saja? Tak ada. Dia akan sibukkan kau dengan perkara kejahatan. Dia tak ada nak duduk diam saja. Dia akan buat perkara yang jahat. Jadi penuhkan waktu kita, penuhkan amalan kita dengan kebaikan. Memadailah itu adalah kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Banyak kelebihannya, sangat banyak. Ulama kata setiap kelebihan yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam asar, kata-kata ulama, semua itu kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu agama. Dan apa yang berkaitan dengan ilmu agama? Ada orang belajar ilmu dunia, orang yang belajar tidak berkaitan dengan agama, walaupun dia sangat penting ilmu matematik, kalau dia tidak masuk di dalam kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Baik, wa nisbatu ila ghairihi min al-ulum. Wa nisbatun, nisbah dia kepada ilmu yang lain, mughayaratuhu laha. Ilmu ni sangat beza dengan ilmu yang lain. Bahkan dia sebahagian
daripada ilmu syarak. Naam. Wa wadi'uhu, dan ada pun siapa yang mula-mula meletakkannya. Jadi yang mula-mula meletakkannya, jika kita kata yang mula-mula meletakkannya iaitu daripada awal Islam, iaitu Rasulullah, tidak syak lagi lah. Rasulullah adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia yang meletakkan tentang hukum ahkam, perkara wajib, sunat, harus dan lainnya, dan hukum mati, sah batalnya dan syarat dan lain-lainnya. Adapun dinisbahkan siapa yang menyusunkan ilmu fiqh ini, itu adalah imam-imam mujtahid. Imam mujtahid, imam Imam Hanafi, dan juga Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan selain-selain daripada mereka. Tapi yang masih kekal lagi mazhab mereka adalah 4 imam mazhab ini. Nah, itu adalah orang yang meletakkan mula-mula sekali ilmu fiqh. Adapun nama ilmu fiqh ada banyak. Sebahagiannya ulama kata ilmu fiqh, ada kata ilmu halal wal haram, dan lain-lainnya. Adapun tempat ambilan ilmu fiqh ini istimdad, tempat ambilan daripada 4 tempat. Daripada mazhab Syafi'i ada 4 tempat. Yang pertama daripada Al-Quran, dan yang kedua daripada sunnah mutahharah. Apa sunnah mutahharah ni? Daripada aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah, larang, semuanya berkaitan dengan hukum. Dan juga perbuatan. Yang kedua, perbuatan Rasulullah SAW juga adalah hukum ahkam, gerak-geri Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW lakukan, tak lakukan, semuanya berkaitan dengan hukum. Itu ulama kata, kalau kita sembahyang dalam, kita terlupa dalam sembahyang, apa nisbah kepada kita? Itu adalah satu kekurangan. Dah takbir ke tak ingat rakaat ke berapa ni, ke-5 ke ke-6, ada orang kata begitu. Ada yang ke-4 ke ke-5 dah tak tahu. Itu adalah satu kekurangan. Tapi ada Rasulullah SAW melakukan begitu. Sembahyang Zuhur 2 rakaat. Dekat hadis Zuljadain, Zuljadain tanya Rasulullah, adakah kau qasar sembahyang ke? Sembahyang Zuhur jadi 2 rakaat, ataupun kamu lupa? Rasulullah SAW tanya sahabat lagi. Kemudian Rasulullah SAW tambah lagi 2 rakaat di hadis Zuljadain tentang lupa orang, bagaimana orang lakukan sembahyang. Nisbah kepada Rasulullah, ada kekurangan atau tidak? Tidak. Bahkan ini adalah satu kesempurnaan. Sebab kenapa? Dengan perbuatan Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW, semuanya berkaitan dengan tunjuk ajar kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW tak pernah lakukan, sepanjang hidup Rasulullah SAW sembahyang sempurna, tak pernah lupa, tak pernah apa pun lakukannya. Kalau kita lupa, kita sebagai umatnya memang akan terlupa. Rasulullah maksum. Kita sebagai umatnya bukan maksum, pernah tersalah lakunya. Macam mana nak buat? Rasulullah tak pernah ajar kepada kita pun. Jadi Rasulullah SAW lakukan tu semata-mata untuk ajar kepada kita. Perbuatan Rasulullah SAW juga berkaitan dengan hukum ahkam. Dan yang ketiga, sunnah mutahharah ni apa dia? Iqrar, pengakuan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tak larang, Rasulullah SAW tidak mencegahnya, menunjukkan benda itu harus. Itu sebahagian daripada iqrar. Sehingga kan gerak-geri Rasulullah SAW diam pun berkaitan dengan hukum. Itu adalah sunnah mutahharah. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah mutahharah, dan yang ketiga ijma'. Ijma' ulama', iaitu ittifaq, bersepakat ulama' mujtahid, sama ada perbuatan, percakapan ataupun perbuatan ataupun iqrar selepas wafatnya Nabi SAW. Pada zaman atau kepada satu zaman kepada zaman yang lain, daripada satu perkara kepada satu perkara yang lain. Dan yang keempat adalah qiyas. Ini adalah ulama usul mengambilnya qiyas, iaitu dari segi qiyas dari segi bahasa, makna dan faham juga, seperti fiqh. Adapun istilah hamlu amrin ma'lum ala mislih, menghukumkan satu perkara di atas perkara yang maklum seumpama dia, kerana samanya pada illah, pada sebab. Seperti ulama kata, apa hukum apa hukum derhaka dua ibu bapa? Haram. Allah Ta'ala firman kata, wala taqul lahuma uffin. Jangan kata bagi dua ibu bapa kamu uff. Kita kata, kita tak kata uff, kita caci je, ataupun kita pukul je. Tak cakap sepatah pun, pun tak ada, pukul je terus. Apa hukum dia? Tak ada sebut dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Ini adalah qiyas aulawi. Sebab itu sekurang-kurang kata enggan, sekurang-kurang kata menyakitkan,
Apa lagi sebesar-besar menyakitkan dua ibu bapa, derhaka dua ibu bapa, itu adalah haram. Sebagai ulama kata wala taqulu amwal yatim, jangan makan harta anak, jangan ambil harta anak yatim. Aku tak ambil makan harta yatim, aku bakar harta anak yatim. Itu adalah qiyas. Haram juga hukum dia, walaupun tidak ada dalam sebuah Quran. Ada banyak lagi. Qiyas pun ada pembahagian jenis-jenisnya yang banyak. Nah, baik. Ada pun hukum syarak. Hukum syarak tentang belajar ilmu fikih. Nah, ulama kata ada kalanya hukum dia adalah wajib, fardu ain, wajib setiap seorang belajar. Ada kala hukum dia fardu kifayah, ada kala hukum dia sunnah, dan ada kalanya sunnah sahaja. Nah, ada kalanya wajib, fardu ain. Fardu ainnya setiap seorang. Tak boleh dia satu keluarga dia seorang je belajar, lain tak belajar. Tak boleh, setiap seorang daripada orang Islam wajib kena belajarnya. Apa dia? Ulama kata fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Setiap perkara yang tidak sah ibadatnya kecuali dengan belajarnya, maka hukumnya wajib. Jadi wajib kita kena belajar tentang bab sembahyang. Sebab itu biasanya ulama mulakan. Ni yang mula susun ni adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Menyusunkan mula-mula sekali dengan bab taharah. Mula-mula asalnya bab sembahyang, tapi tak sah sembahyang kita kecuali dengan bersuci, mengangkat hadas, menghilangkan najis, menyuci daripada najis. Jadi kenalah juga belajar tentang bab taharah, bersuci. Jadi wajib kita kena belajar sebab setiap hari 5 kali kita lakukan ibadat sembahyang. Jadi ulama banyak mulakan kitab fikih dengan bab ibadat sembahyang, bab bersuci dan lain-lainnya berkaitan dengan sembahyang. Selepas tu setiap tahun kita berpuasa, masuk bab berpuasa. Ada kalanya ada boleh dengan bab zakat, sebab setiap setahun sekali. Ataupun ada yang tidak wajib haul, bukannya sekali, setiap kali ada hasil, seperti zakat muasyarat, zakat nabat, ataupun rikas, setiap kali ma'adin, setiap kali hasil, dapat hasil, kena keluar zakat. Dan belajar bab haji. Bab haji ni hanya seumur hidup sekali sahaja yang wajib. Itu pun kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, tak wajib. Kemudian kebiasaan orang dah sempurna, ibadat dia dah sempurna, dia perlukan kepada kehidupan, mencari sumber kehidupan, berjual beli, maka asal dia tak wajib kena belajar tentang bab muamalat. Tapi apabila dia nak masuk dalam bidang berjual beli, kena belajar tentang bab muamalah. Kena belajar bab muamalah. Sayyidina Umar kata apa? Man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi' fi aswaqina. Siapa yang tak belajar tentang agama muamalat, jangan jual beli dekat pasar, kepala seorang Islam. Itu kena belajar. Ulama kata kalau kita tak belajar tentang ilmu fardu ain di dalam bab ibadat, nescaya tak sah ibadat kita. Dia tengok orang sembahyang, takbir, rukuk, sujud, dia ikut dia. Tak sah sembahyang ni, walaupun tengok dia buat sebiji dengan orang yang dengan apa yang ada dalam syarat-syarat ulama sebut. Tak sah. Sebab kenapa? Sebahagian daripada syarat niat apa dia? Ilmu bil manwi bi kaifiyatiha. Mesti dia ada pengetahuan tentang apa yang dia nak niat tu. Dia nak niat tentang berwuduk, kena ada ilmu. Sekurang-kurangnya syarat rukun yang membatalkan, itu sekurang-kurangnya. Tak perlu kepada masalah yang jauh-jauh. Dia nak lakukan sembahyang, mesti dia ada tahu pengetahuan tentang bab sembahyang. Kalau tak, tidak sah. Hanya ikut-ikut sahaja tanpa ada pengetahuan, tidak sah sembahyang. Adapun kalau ilmu muamalah, asal dia haram juga. Tak boleh dia bermuamalah dengan tanpa ada pengetahuan. Tapi kalau dia bermuamalah, dia tak belajar, tiba-tiba dia bermuamalah, jual beli dengan cara yang betul, ulama kata itu di akhirat dia tidak berdosa, dia tidak dihukumkan. Sebab kenapa ulama kata kaedah di dalam bab ibadat, ma fi dhannil mukallaf wa fi nafsil amr. Itu di bab ibadat. Setiap apa yang disangkakan orang yang mukallaf, dia melakukan ibadat, dia sangka ibadat dia betul, dan pada hakikatnya cukup tak syarat-syarat dia. Jika betul pada sangkaannya, sembahyang dia, puasa dia, zakat dia betul, maka betul lah sembahyang dia. Dan pada hakikat dia, betul tak sembahyang dia sah atau tidak. Kalau tengok lepas habis sembahyang, tengok rupa ada najis, tengok rupanya terbuka aurat, tidak sah juga. Walaupun pada sangkaan dia sah, tapi dalam bab buyuk,
dalam bab muamalah, ma fi nafsil amr sahaja. Apa yang berlaku, cukupkah dengan syarat atau tidak, walaupun pada sangkaan dia salah. Walaupun pada sangkaan dia adalah salah ataupun tidak sah. Nah, itu berkaitan dengan hukum syarak tentang belajarkan ilmu fikih. Ilmu fikih hukum dia yang pertama wajib. Bila fima tatawaqqafu alaihi sihah ibadah, benda yang perlu kita belajar untuk sahkan ibadat kita. Kalau kita nak sembahyang, kena belajar, wajib belajar bab sembahyang. Nak berpuasa, wajib hukum dia belajar bab puasa. Selain-selainnya, seperti juga muamalah. Kalau kita nak masuk bermuamalah, kita nak bermunakahah, kena wajib kena belajar bab munakahah dan lain-lainnya. Benda yang kita tak buat, tak lakukan, tak wajib. Kalau kita tak ada jual beli, tak wajib kita belajar bab muamalah. Kalau kita tak ada berkaitan dengan bab jinayat, dengan qadhi, hukum, dakwa, saksi dan lain-lainnya, tak wajib kita belajar bab tu. Tapi apabila kita nak masuk dalam satu bidang tersebut, maka wajiblah belajar tentang ilmu tersebut. Dan yang kedua, hukum dia fardu kifayah. Jika lebih lagi daripada itu, dia dah belajar tentang daripada fardu ain, wajib, syarat, rukun dan lebih-lebihnya sampai kepada masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Itu dah sampai ke darjat fatwa. Ini ulama kata apa hukum belajarnya. Jika nak kena mendalami dalam ilmu fikih, ambil lagi ilmu khilafiyat, bandingkan antara ikhtilaf ulama, apa hukum dia? Ini adalah hukum dia fardu kifayah. Setiap daripada satu kawasan mesti ada orang yang belajar untuk rujukan. Untuk rujukan setiap kawasan daerah, katakan kawasan Seremban, ataupun negeri besar lagi, itu orang dulu-dulu setiap daripada kawasan daerah mesti kena ada seorang mufti, dan setiap kawasan negeri mesti kena ada seorang qadhi. Orang dulu macam tu. Kita sekarang terbalik, mufti lagi tinggi daripada qadhi, betul tak? Kawasan kita betul tak? Qadhi rendah, mufti atas. Sepatutnya mufti bawah, qadhi atas. Itu sebabnya. Sebab kenapa? Mufti hanya diberi fatwa. Orang tanya masail, dia beri hukum saja. Apa hukum ni? Sah. Apa hukum ni? Haram, sunat. Bagi fatwa sahaja. Tapi dia tak menjatuhkan hukum. Dia tak menjatuhkan hukum. Apa hukum orang bunuh orang dengan sengaja? Itu wajib, kena bunuh. Qisas. An-nafsu bin nafs. Adakah dia menjatuhkan hukum? Tak. Siapa yang menjatuhkan hukum? Qadhi. Qadhi yang menjatuhkan hukum. Jadi qadhi dia memberi fatwa dan juga dia menjatuhkan hukum. Darjat dia, martabat dia lebih tinggi daripada mufti. Tapi wallahu alam, dekat kita kawasan negeri kita macam mana istilahat dia mungkin sama tapi lain, beristilahat lain nama. Itu wajib setiap kawasan daerah. Masafatul adwa, ulama kata setiap masafatul adwa ni, kalau orang dulu dia jalan kaki ataupun dia naik unta, dia boleh pergi pagi balik petang dalam satu hari tu juga. Jangan pergi balik besok, tu jauh tu. Dalam satu kawasan tu kena ada seorang mufti, seorang terdahulu. Jadi itu hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah ni, jika tidak ada seorang pun satu kawasan tu belajar ilmu tersebut, maka berdosalah seluruhnya. Ini asalnya fardu kifayah. Banyak lagi. Setengah ulama akan bahkan ilmu kedoktoran, ini fardu kifayah. Kalau satu kawasan ni tak ada pun orang belajar tentang ilmu kedoktoran, berdosa semuanya. Tapi sekarang tak, fardu kifayah kedoktoran ramailah pula perginya. Fardu ain pula yang tinggal punya, dah terbalik dah pula. Belajar tentang ilmu fardu kifayah, pergi tinggalkan fardu ain. Jadi itu pun adalah fardu kifayah. Seperti mana Sahibul Zubat bagi ta'rif fardu kifayah, apa dia? Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ay ya'tabiru man fa'ala. Setiap perkara yang penting yang dituntut oleh syarak, untuk menghasilkannya tanpa menentukan siapa yang menghasilkannya, Zaid, Ahmad, tidak, seorang saja yang lakukan, siapa-siapa pun sudah terangkat dosa daripada yang lain. Dan lebih lagi daripada darjat fatwa, insya-Allah tak tahulah apa lagi lebih darjat fatwa. Sebahagian daripada ulama tasyabba' bil ilm, belajar ilmu lebih-lebih lagi sampai ilmu falak. Ilmu falak pun ada yang fardu kifayah, ada yang bukan fardu kifayah. Ilmu falak yang berkaitan dengan mengetahui kiblat, tentang masa waktu, tentang beribadat, ini fardu kifayah. Ada sebahagiannya fardu ain. Kalau kita tak ada benda tu, sebagai kita zaman sekarang tengok hanya tengok pada jam je. Asal dia tengok kepada matahari, tengok kepada bayang,
Tengok kepada syafaq, kepada fajar, itu asalnya. Walaupun jam betul tak betul, wallah alam tak tahu. Takwim betul tak betul tak tahu. Tapi asal kena rujuk kepada asal. Itu asalnya fardu kifayah. Tapi kalau lebih lagi daripada itu, sebahagiannya orang ulama tasyabbah bil ilm. Berapa jauhkah masafah antara bumi dengan matahari? Antara planet dengan planet, berapa ada biji planet dekat langit tu? Wallah alam. Itu semuanya lebih dah belajar tu. Dah sampai tak fardu kifayah pun tak sampai. Itu hanya sunat ataupun hanya sebahagiannya daripada mubah. Itu adalah sebahagian daripada 10 itu yang ke-9. Tentang hukum syarak, belajar ilmu fiqh. Ada pun sebahagian daripada masail yang disebut dalam ilmu fiqh, iaitu apa yang masail disebut padanya. InsyaAllah pada malam ni mungkin kita ambil pengenalan. Itu yang pertamanya tentang pengenalan ilmu fiqh. InsyaAllah kita akan ambil juga daripada ilmu fiqh ni ilmunya sangat banyak, daripada kitabnya sangat banyak, daripada permulaan, pertengahan sampailah kitab mutawalat. InsyaAllah kita ambil berkat daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Arif Billah Abdullah bin Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hajj. Ini insyaAllah ulama Arif Billah dan juga orang yang beramal dengan ilmu, orang yang masyhur dengan tasanif dan berguru ramai daripada ulama. Inilah kebanyakannya ulama Hadramut, begitu. Saya belajar talaqi kitab Muqaddimah Hadrami ini mungkin banyak kalilah, tapi saya alhamdulillah saya belajar daripada guru saya Habib Abdullah bin Muhammad bin Ismail, salah seorang daripada marja' mufti Syihir di Syihir, Ribat Syihir. Tapi dia meninggal muda. Dia salah seorang daripada boleh katakan menantu dia, sebab dia suami daripada Rabibah bin Umar. Sebab Habib Umar berkahwin dengan Hubabah Nur. Sebelum Habib Umar kahwin dengan Hubabah Nur ada seorang anak dipanggil Rabibah. Betul tak? Tak tahulah dalam bahasa Malaysia apa dia, saya pun tak tahu. Rabibah. Jadi Habib Abdullah bin Muhammad bin Ismail dia kahwin dengan Rabibah Habib Umar. Masya-Allah, kisah dia salah seorang daripada anak murid Habib Umar yang bersungguh, dan dia juga tempat marja' mufti syekh, dan dia ahli faraid. Ulama banyak rujuk kepada dia tentang ilmu faraid. Itu banyaklah orang kata kalau orang yang alim ilmu faraid ni pendek umur, Allah alam. Tapi tak, Habib Salim kata tak. Habib Salim Syatiri kata sebab kenapa dia awal wa aunahu awwalu ilmin yufqadu fil ardi hatta la yakadu yujadu. Di Rahbiyah kata gitu. Ilmu faraid ni awal ilmu yang dicabut daripada muka bumi. Tapi Allah Taala tak cabut ilmu dengan itu saja. Innallaha la yantazul ilma intiza'an yaqbiduhu min qulubin nas walakin bi mautil ulama. Allah Taala tak cabut ilmu daripada hati-hati manusia, bukan bangun-bangun pagi dah tak tahu apa-apa. Bukan begitu Allah Taala angkat ilmu. Tapi Allah Taala jadikan dengan wafatnya para alim ulama. Jadi ilmu faraid itu yang pertama sekali diangkat daripada muka bumi. Jadi Habib Abdullah Ismail ni memang alim dalam bidang faraid. Saya pun mula-mula belajar dekat Ribat Syihir tu memang trauma lah belajar ilmu faraid. Memang kita pun tak pernah dengar ilmu faraid ni. Belajar kat Malaysia pondok-pondok ilmu faraid tak pernah dengar. Lepas tu kena pula belajar tentang perkiraan, tentang macam-macam. Jadi kali pertama, kali kedua saya dah putus asa belajar ilmu faraid. Tapi alhamdulillah saya bila jumpa dengan Habib Abdullah Ismail, dia ajar, dia semangat kita. Benda yang susah dia mudahkan. Jadi kita seolah benda macam susah tiba-tiba rasa senang pula. Itu dia mengajar kita bukan dengan dia tu bekerja. Dengan hikmah, dengan kemahiran dia, dengan macam-macam lagi dia buat dengan kita. Dengan akhlak dia. Jadi alhamdulillah. Itu guru saya sangat sayangilah, tapi dia meninggal muda, syahid. Dia meninggal syahid. Dia nak selamatkan kawan dia dalam perigi, sehingga kan dia sanggup mengorbankan nyawanya. Jadi Habib Abdullah Ismail, saya khatam kitab Muqaddimah Hadrami dengan Habib Abdullah Ismail. Kemudian saya khatam dan ambil ijazah daripada dia, dan juga khatam di Kubah. Khatam kitab Muqaddimah Hadrami ini di Kubah muallif sendiri di Ribat Syihir. Di dalam kubahnya dia kata hari ni tak apa, kita khatam di Kubah, terus dibawa dia yang memuliakan anak-anak muridnya. Itu alhamdulillah guru yang sangat memberi semangat kepada kita walaupun kita dah putus semangat. Itu adalah Habib Abdullah Ismail. Dan juga kita belajar daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah daripada muallif yang bernama
Syekh Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hajj. Mungkin sebahagian ceritanya dia ada dicerita di terjemah kitab Muqaddimah Hadrami ini. Ceritanya panjang, tapi dekat sini pun dia ringkaskan. Dia daripada nisbah kabilah daripada Bafatal. Bafatal ni dengan Ali Bakhatib keluarga. Keluarga. Bafatal dengan Ali Khatib ma'ruf daripada daripada keturunan Abdullah Al-Qudaimi, Al-Qadim, Abdullah Qadim, daripada ada riwayat katakan daripada anak sahabil jalil. Tapi banyak saya tanya daripada orang-orang keturunan Bafatal. Sebahagiannya Syekh Hasan Bafatal, dia kata tak, itu tak sampai, itu nasab sanad tak sampai. Syekh Saleh Bafatal, dia kalau kita sebut kata betul ke daripada anak sahabat, dia sendiri tak mengaku. Dan tanya Al-Khatib, mereka sendiri tak berani. Tapi banyak orang-orang tarikh katakan mereka daripada keturunan sahabat jalil Abbad bin Bashir. Abbad bin Bashir, sebab Abbad bin Bashir kuburnya dekat Qaryah, dekat satu perkampungan antara Hud dengan Tarim. Anak dia dan cucu dia Ahmad dekat Maqbarah Furaid. Dekat Maqbarah Furaid. Ada kata ulama kan kata nisbah mereka, anak cucu mereka daripada keturunan Al-Bafatal dengan Al-Khatib. Tapi sebab cuma dakwaan orang sahaja, tidak bersanad, tidak ada pada tulisan. Itulah orang-orang tarikh macam tu. Dia memang ihtiyat betul-betul. Kalau kata-kata orang saja, kata dia Sayyid, tak ada nasab, jangan nak dakwa kamu kata Sayyid. Jangan kata kamu daripada kabilah fulan-fulan sedangkan tak ada tulisan yang kata kamu daripada kabilah fulan-fulan. Ini sebahagian daripada dosa besar. Manidda' ila ghairi, siapa yang mendakwa bahawa dia daripada bukan ayahnya, ini salah satu daripada dosa besar. Itu Habib Ali Masyhur rahimahullah ta'ala cukup marah kalau orang kata saya pada Sayyid, tengok nasab dia tak ada. Mak dia Sayyid, ayah dia bukan Sayyid. Memang saya pernah sekali bawa tetamu, memang kena marah. Dia cukup marah kalau kata dia Sayyid tapi kalau ayah dia bukan Sayyid. Itu kena jaga-jaga. Tapi itulah yang penting pun mereka Ali Bafatal dan Ali Khatib, mereka berketurunan daripada ramai daripada kalangan ulama. Bahkan seperti mana saya dengar daripada Habib Ali Masyhur sendiri kata pada zaman dulu di Tarim, kabilah yang paling kecil, sekurang-kurang kabilah yang paling kecil, dia ada kalangan mereka 40 orang mufti. Itu kabilah yang kecil, belum kabilah yang besar lagi, belum lagi besar lagi. Yang masyhur dengan para ulama, sekurang-kurang satu kabilah. Jadi mereka setiap kabilah daripada kalangan mereka mesti ada ramai daripada kalangan ulama yang masyhur, daripada habaib sadahnya, ghaira sadahnya. Setiap daripada kabilah, sekurang-kurangnya satu kabilah yang paling kecil ada 40 orang mufti, sampai darjat mufti. Itu dekat Masjid Tarim dulu tu, dekat depan tu dulu tak duduk yang dekat depan kecuali para ulama, ajillah, mufti dan sampai darjat mufti. Itulah baru yang layak duduk di hadapan, saf di hadapan Masjid Jami' Tarim. Itu pada zaman terdahulu. Jadi Habib Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Hajj, dia daripada Al-Hajj, gelaran dia daripada Syekh daripada keturunan Abdul Rahman Al-Hajj, dia yantasib ila Syekh Muhammad Al-Hajj, Muhammad Al-Hajj bin Abdul Rahman. Digelarkan dengan Al-Hajj sebab dia sering banyak melakukan ibadat haji. Yuksirul Hajj, sebab dia banyak melakukan ibadat haji, itu gelaran dia dengan Hajj. Tapi biasanya orang Syiah dikenalkan Bal-Hajj. Orang Hadramaut biasa dia apa lagi? Bal-Hajj, ba makhramah. Semua tu ba tu maksudnya ali. Ba alawi maksudnya ali alawi. Ba tu tambahan tu maksudnya ali, kaum keluarga alawi, kaum keluarga Fadal dan lain-lainnya. Dan isma nasab dia Fadal bin Abdul Karim daripada Syekh Salim, ayahnya daripada Syekh Salim Bafadal. Ada lagi Zawiyah yang paling tertua di Tarim, Zawiyah Syekh Salim Bafadal di Tarim, masih ada lagi sekarang. Banyak ulama-ulama besar ambil tabarruk, ambil berkat daripada Zawiyah Syekh Salim. Itu pada tahun 500 Hijrah, 5 tahun kurun yang ke-6, dan mungkin dekat 1000 tahun dengan kita.
Baik, dan juga dia nisbah dia kepada Al-Qahtani. Al-Qahtani, As-Sa'di, Al-Madhaji, Al-Hadrami. Al-Qahtani ni adalah ada datuk orang Arab. Sebab dia keturunan daripada zuriat Sam bin Nuh. Sebab anak Nabi Nuh ada banyak sebahagian daripada Sam. Sam inilah kebanyakannya orang Arab daripada orang-orang Yaman. Sebabnya asal dia orang Arab di kawasan Hijaz, di kawasan Hadramaut, Yaman. Di situlah asalnya orang Arab. Selain daripada itu bukan orang Arab. Di Syria, di Dimashq, Damsyik, bahasa kita Damsyik, orang kata Dimashq. Di Palestin, di Mesir, mereka asal bukan orang Arab. Asal bukan orang Arab. Di Mesir Qibti, Akbar. Di Suria semua Ar-Rumi, Al-Farisi. Mereka itu asal bukan orang Arab. Tapi apabila orang Islam membuka negara Islam di negara mereka, jadi mereka semua bercakap dengan bahasa Arab. Di Futuhatul Islam. Asal dia orang Yaman memang mereka cakap Arab. Di Hijaz, kalau Habib Abdullah bin Syihab cukup marah bila kita kata nak pergi mana, nak pergi Saudi. Cukup marah dia. Mana ada Saudi? Saudi itu nama kabilah, bukannya nama tempat. Asalnya nama Hijaz, Mekah, Madinah, Tihamah, itu Hijaz. Tihamah tak masuk Hijaz kan? Mekah, Madinah, itu dinamakan Hijaz. Tapi mereka yang menguasainya, menjajahnya, kemudian dinamakan negara dengan nama kabilah. Ali Saud, dinamakan Saudi. Memang cukup marah. Saya tersilap cakap itu. Saya kata nak pergi umrah, nak pergi Saudi. Memang lepas tu kena ceramah dengan dia. Lama panjang, cukup marah. Jangan kata nak pergi Saudi. Cerita panjang tentang banyak orang tak sedar. Qalil adab, kata tak ada adab. Dia merubahkan nama yang tempat mulia kepada tempat nama kaumnya. Itu Habib Abdullah bin Syihab rahimahullah ta'ala. Itu dia nisbah dia kepada Sam bin Nuh, iaitu Abil Yaman kulliha. Ceritanya mungkin ada panjang lebar diterjemahkan oleh di penterjemahan ini. Dan juga kisah Al-Quran, ringkasan dia adalah seperti mana kisah ataupun manaqib jalan hidup kebanyakan para ulama di Hadramaut. Cerita mereka kalau kita baca, banyak daripada kalangan ulama, atau sebahagiannya orang awam pun begitu cerita mereka. Apa dia? Mereka ditarbiahkan oleh mak ayah mereka daripada semenjak kecil. Tarabba 'inda walidihi wa akhadha 'anhu wa hafizal Quran wal mutun. Cerita mereka semua sama. Maksud mereka apa? Madrasah pertama mereka di mana? Rumah mereka. Banyak kita tak ajar buat anak kita sembahyang, tak ajar, terus hantar sekolah. Sekolah boleh ajar dengan apa? Yang madrasah paling pertama yang paling kuat adalah rumah kita. Kita jadikan rumah kita tu sebagai madrasah. Biar anak cucu kita semua yang keluar daripada rumah tu, mereka ada asas agama, asas akidah, usuluddin, asas tentang akhlak. Bila mereka keluar ke mana pun, mereka tak akan bergoyang, tak akan berubah fikiran, tak akan berubah agama. Banyak orang sekarang anak dia baru belajar sikit-sikit terus hantar keluar negara, pemikiran orang kafir, pemikiran orang fasik, dah balik-balik dah lain jadi orang. Jadi banyak para ulama, mereka ajar anak mereka baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal kitab-kitab agama. Kemudian dah habis, pergi keluar, ambil daripada ulama-ulama yang masyhur di kawasannya sebelum pergi tempat lain. Sebelum pergi tempat lain, dia ambil seluruh ilmu yang ada di kawasannya, kemudian baru dia berhijrah ke tempat-tempat yang masyhur dengan ilmu. Pada zaman Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj, pada zaman demikian itu, pada waktu itu Aden masyhur dengan ilmu. Kota Aden. Sekarang kota Aden tempat kawasan Hadramaut, dalam kawasan kota Hadramaut. Jadi ke kota Aden ada sebahagian di Zabid. Ditarik pada waktu Habib Abdullah. Ada juga daripada gerangan ulama. Tapi zaman dulu ulama kata tadi masyhur dengan ruwaliyan, bukan masyhur dengan ilmu. Ilmu ada banyak, tapi masyhur dengan ruwaliyan, bersihkan hati, memperbaiki akhlak. Itu masyhur kota tadi. Adapun masyhur dengan ilmu di kota Zabid, Ibnu Mukri, banyak lagi pada ulama di Zabid. As-San'ani di Sana'a, di Aden, masyhur dengan ilmu. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang Allah alam, dan atau macam mana berubahnya. Jadi begitulah cerita, seperti mana cerita Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal dari semenjak kecil lagi dijaga oleh tarbiyah oleh ayah, membaca Al-Quran, dan sebahagian daripada mutun dilahirkan di kota Tarim.
dilahirkan di kota Tarim tahun 850 Hijrah. Nah, dan dia dididik oleh ayahnya Abdul Rahman Bafadhal yang meninggal di Tarim. Nah, ayahnya meninggal di Tarim, kuburannya di Tarim. Mungkin kalau Bafadhal di Furai, bukannya di Zambal. Nah, dan ayahnya daripada ahli salah, orang-orang yang soleh. Ayahnya lah ayahnya itu adalah anak murid daripada atuknya Abu Bakar, dan juga dia ayahnya anak murid daripada Syekh Umar Mahdar. Syekh Umar Mahdar ni anak Abdul Rahman Segaf, Umar Mahdar. Nah, dan juga anak murid daripada Abdullah Abu Bakar Idrus. Ini pada zaman dia. Nah, dan juga dia belajar dari semenjak kecilnya lagi dia dah menghafal Al-Quran, dan dia berhafal banyak daripada matan ilmu fiqh, dalam bidang ilmu fiqh, ilmu lughah, dan dengan ilmu tajwid dan lain-lainnya, dan ilmu hadis dan lain-lainnya. Jadi ulama kata begitu, man hafizul mutun nalal funun. Kalau kita nak menguasai satu ilmu tu, sekurang-kurangnya kena hafal matan. Kalau kita kata kita ahli dalam bab tajwid, matan apa kau hafal dalam tajwid? Tak hafal kau, masih tak menguasai lagi. Alim dalam pandai dalam nahwu, apa matan nahwu kau hafal? Tak ada kau, tak menguasai lagi. Lebih kurang kena hafal matan. Kena hafal matan. Baru lepas tu kita memahami matan tersebut, barulah kita boleh menguasai ilmu tersebut. Jadi daripada semenjak kecil lagi ayah dia mengajar tentang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fardhu'ain. Itu yang dia ambil berat. Kemudian lebih lagi daripada ilmu lughah dan ilmu tajwid dan lain-lainnya. Nah, kemudian apabila sudah dibesar, dia dah belajar sebahagian daripada ilmu fardhu'ain, dia ambil daripada ulama-ulama Tarim. Itu adab. Jangan kita pergi ambil ilmu jauh-jauh, ustaz-ustaz, guru-guru yang ada kawasan kita buat tak tahu saja. Kalau tak ada, kawasan kita memang tak ada ulama, itu wajib kita kena keluar. Wa man lam yajid mu'alliman falyarhali. Sahih Zubair. Kalau siapa tak dapat guru, tak jumpa guru yang mengajar kepada dia, maka hendaklah berhijrah, bermusafir ke tempat lain untuk mengambil ilmu. Nah, kemudian selepas dia ambil belajar daripada ulama Tarim, kemudian dia berhijrah, berazam untuk bermusafir belajar di Aden. Belajar di Aden. Nah, ambil daripada ramai daripada kalangan gurunya. Nah, sebahagiannya daripada ulama Muhammad bin Ahmad Bafadhal. Nah, ini adalah anak daripada Sahibul Hadrah, daripada pengarang kitab Iddah Wasilah. Nah, Abdullah bin Ahmad Makhramah dan lain-lainnya. Ramai lagi daripada kalangan ulama yang masyhur pada waktu itu di Aden. Kemudian selepas dia ambil ilmu di Aden, kemudian diteruskan lagi pelajarannya, sambung pelajaran di Mekah. Maka dia bertemu ramai daripada kalangan ulama, sebahagiannya Imam Hafiz Ibn Hajar, wa Syaraful Manawi, dan juga Abu Bakar Suyuti, ayah daripada Jalaluddin Suyuti, dan lain ramai lagi daripada kalangan ulama. Dan dia juga kemudian dia pergi ke Madinah, belajar juga ramai daripada kalangan ulama di sana, dan ambil ramai daripada kalangan ulama. Dan juga ramai daripada orang-orang yang anak-anak murid ataupun para penuntut ilmu yang seperjuangan dengan dia, yang belajar bersama dengan dia, ramai juga daripada kalangan ulama. Kemudian dia balik ke Tarim. Kemudian bila dia balik ke Tarim, kemudian pada tahun 908, dia kata 907 Hijrah, beliau berpindah dengan keluarganya ke Bandar Syihir. Dalam bahasa Hadramaut panggil bandar, bukan panggil Madinah. Bandar itu dalam bahasa Indonesia, Allahu a'lam. Dia panggil bandar. Bandar di Madinah. Bandar Syihir. Kemudian dia duduk di Syihir. Yang mengajaknya adalah Qadhi Syihir pada waktu itu. Ibnu Ubaisin. Dia lah yang mengajak Syekh Abdullah Bafadhal pindah ke kota Syihir. Kota Syihir ni kota yang masyhur juga, dinamakan Bintu Tarim. Kota Syihir dinamakan Bintu Tarim, kawasan tepi laut. Orang dulu kalau nak pergi haji, nak keluar daripada Yaman, lalu di Syihir. Jadi di Syihir ni dipanggil Bintu Tarim sebab banyak kawasan masjid, perkuburan, zawiyah, sama seperti Tarim. Tengok orang ni pun, kalau saya tengoklah, orang Hadramaut, orang arah Hadramaut yang paling lembut adalah orang Syihir. Cakap dia, amiyah dia pun lembut.
Kalau orang Tarim kasar, orang Eden lagi kasar, cakap laju tak bunyi huruf, tak tahu apa benda dia cakap. Orang Hudaidah cakap Arab lagi laju, tak tahu apa benda dia orang cakap. Kalau kita baru belajar cakap Arab ni memang tak faham apa dia orang cakap. Tapi kalau jumpa orang syair, cakap lembut. Min, berwa, lagi wa, cakap macam tu, sebut lembut je. Tapi benda bahasa dia sendirilah, kita pun tak tahu. Cuma orang syair ni, dia ada perbezaan ni apa? Kita tak tahu orang syair tak? Dia tak boleh sebut sa. Sa, huruf sa tak boleh. Kalau kata salah talata. Talata. Jadi dia terkejut, biasa orang Hadram kata ish, dia panggil wa. Wa jadi ish, mana ish? Bagi wa, lagi wa. Itu adalah orang syair, orang mukallaf. Orang mukallaf kasar sikit sebab dia kawasan bandar. Tapi orang syair ni orang kawasan kampung. Memang orang dia baik. Sentiasa masuk dengan orang lain. Kalau kita orang luar ni macam dijadikan kita macam anak mereka. Siapa pun, kita tak jumpa siapa pun cakap baik. Itu orang-orang syair. Biasa akhlak mereka lebih lembut. Ni tapi kalau kita pun nisbah kita lembut, kadang-kadang dia gurau, kita kasar juga bagi kita. Jangan sebab nisbah kepada nisbah orang Arab lain lembut. Jadi orang Hadramaut, kalau orang Arab lain kata pun lembut, nak nisbahkan kepada orang Saudi, orang Mesir lagi kasar. Lagi kasar, jangan buat orang main. Jadi kadang-kadang kita rasa sakit hati juga. Tapi kalau kita dah terbiasa, mereka ni orang Arab tak simpan, tak ada rasa dendam. Tak rasa dendam, mereka ni tak ada rasa dendam. Mereka hari ni bergaduh, besok dah baik. Begitulah sifat orang-orang Arab, ada yang akhlak, ada kebaikan pada mereka. Jadi kemudian pada tahun 908 dan 807 dia berpindah ke kota Syihir. Kemudian apabila di kota Syihir ada jadi qadhi di kota Syihir. Sehinggalah apabila meninggalnya qadhi Abdullah bin Ubaisin, berpindah kuasa qada kepada Syekh Abdullah bin Amir Rahman Bafadal. Dan dia adalah orang yang ada suara di kalangan masyarakat orang-orang syair pada waktu itu. Ada haibah, orang semua gerun dengan pemerintahnya, dengan larangan dia. Dia amar ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan juga sultan pada waktu itu juga sangat mematuhi perintah Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal rahimahullah taala. Dan muallaf dia banyak. Karangan beliau adalah banyak. Yang paling masyhur adalah Muqaddimah Hadramiyah, Mukhtasar Kabir, dia panggil. Ada Mukhtasar Saghir, dia panggil Mukhtasar Latif. Dan banyak dia, bukannya dalam kitab Bid'ah ilmu fiqh saja, dalam ilmu tasawuf, dalam kitab azkar, dan juga dalam kitab dalam kitab falak. Banyak dalam bidang ilmu, ilmu falak dan ilmu fatwa. Dalam fatwa-fatwanya banyak sebab dia memegang kuasa fatwa. Jadi banyak ulama-ulama terdahulu macam tu. Kalau kita ada fatwa-fatwa macam tu saja, tak, mereka simpan setiap fatwa daripada fatwa kawasan tempat, mereka simpan, jadikan hujah, jadi itulah banyak pada karangan-karangan kitabnya. Kita tengok ada terjemah tu. Dan anak dia ada 9 orang anak. Ramai, dia ada 9 orang anak. Anak dia semuanya para alim ulama, para salihin. Semuanya adalah alim ulama dan para salihin. Daripada 9 orang anak lelakinya, dia ada 9 orang anak dia lelaki. Pada tahun pada hari Ahad, malam Ahad, Asyia Ahad, iaitu pada malam Ahad 5 Ramadan tahun 918 Hijrah, beliau meninggal di kota Syihir. Kemudian pada esok harinya pada waktu duha pada 6 Ramadan dikebumikan di kota Syihir. Sampai sekarang lagi dia ada kubahnya. Dan dia di kawasan tanah dia, ada tanah dia sendiri, milik dia sendiri, ditanamkan di kawasan itu kaum keluarga dia sahaja. Itu ulama dahulu. Kalau kita tengok ada kubah itu bukannya tanah wakaf. Ulama kata kalau ada tanah wakaf kita tanam situ haram, tak boleh kita bina kubah. Kalau kita tengok kota dekat Zamban, dekat Tarim, ada sebahagiannya kubah, seperti kubah Abu Bakar Idrus, kubah Idrus Awsat Akbar, kubah Abu Bakar Bashmilih. Sebab itu tanah milik mereka, tak boleh orang lain tanam kawasan itu. Sebab itu bukan tanah wakaf, itu tanah milik
Yang hanya tanam dia dan keluarga dia saja. Kalau tanah milik dia boleh buat kubah. Boleh buat kubah sebab milik dia. Jaiz, harus. Kubah tu pun faedah bukan bagi nasi mayit kepada orang yang datang ziarah. Orang datang ziarah, susah, orang datang ramai susah. Jadi dia mudahkan, kemudahan bagi orang datang ziarah. Dia buat kubah, buat kapel. Asalnya tak boleh. Asalnya tak boleh, tapi ulama kata boleh. Jika tanah tu milik dia. Jika bukan tanah milik dia, tak boleh buat kubah. Seperti mana Fakih Muqaddam. Fakih Muqaddam ada Saqifah, Abdul Rahman Saqaf. Hanya Saqifah, bumbung saja. Dia buat bumbung. Dia bagi Saqifah, itu adalah bumbung. Asalnya dia dekat Bakai pun dulu ada begitu. Betul tak? Ada kubah, ada sebagainya Saqifah. Nah, itu ulama salafus salih yang buat begitu. Sampai sekarang lagi ada kubah Syekh Abdul Rahman Bafadhal. Alhamdulillah masa tahun lepas ada orang Wahabi, dia menjajah lah katakan, dia ambil alih kuasa dekat kota Syihir, banyak kubah mereka pecahkan. Sebagian di Mukalla mereka pecahkan. Tapi alhamdulillah kubah Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal masih terjaga lagi. Walaupun adalah sedikit-sedikit pecah, kuasa kubur-kubur situ juga pecah. Memang orang Wahabi ni trauma. Tengok kubur ni memang trauma. Tak tahu ke mereka lepas tu masuk kubur juga. Trauma macam mana pun, nak tak nak mereka akan masuk kubur, betul tak? Tak boleh tengok kubur, pecahkan semua syirik, haram, tak tahu macam-macam. Tapi alhamdulillah terjaga lagi. Sebab banyak kubah kawasan Syihir di kawasan Ghail Bawazir, banyak Wahabi pecahkan. Ada sebahagiannya di Ghail Bawazir tu ada kubah, satu kubah wali Allah, guru dan Syekh Abdul Salim ada di situ. Mereka pecahkan, balik-balik semua jadi gila. Balik-balik semua jadi gila. Tak tahu apa jadi. Lepas tu mereka pergi mana? Pergi jumpa habaib. Yang mereka kata dakwah syirik, yang kata kufur, pergi jumpa habaib suruh jambi mereka. Sebelum ni dia orang kata kufur, syirik. Dia orang panggil apa? Benda sesat lah apalah. Lepas tu dah kena macam tu, jumpa pula habaib. Habaib pun orang yang rahmah, plus kesihan, pergilah ubat mereka. Itulah kebanyakannya apa yang berlaku di kota Syihir. Tapi alhamdulillah, saya tengok di kota Syihir mahrusa, masih terjaga. Allah Ta'ala melihara mereka. Walaupun negara yang katakan tak moden, terkebelakang, tapi Allah Ta'ala jaga. Pernah pada tahun 2011 atau 12 tak silap saya, pernah ada fenomena taufan. Orang kaji-kaji cuaca ni katakan taufan akan datang sampai ke kota Syihir. Taufan tu datang mula-mula sampai ke mana? Sampai ke Oman. Sebab Syihir ni sepadan dengan Mahraq, sepadan dengan Oman. Datang dekat Oman, datang ke Skotro, habis, hancur. Kita tengok taufan dia, kereta semua terbang. Padang pasir, bukan ada apa. Kereta, rumah habis hancur terbang. Dia kata lepas ni akan kedatang ke kota Syihir. Dekat kota Oman tu negara kaya, tak tahu nak buat macam mana. Jalan hancur habis, berkecai. Madinah ke bandar habis hancur berkecai. Dengan moden-modennya hancur berkecai. Dia kata lepas ni datang kota Syihir. Kota Syihir datang apa akan jadi? Kampung, tak ada kemudahan. Polis pun tak ada. Polis pun tak ada. Nak jaga keselamatan orang kampung macam mana? Tapi orang Syihir macam mana dia orang buat? Dia orang banyakkan baca maulid. Setiap malam Jumaat baca maulid. Masjid-masjid semua setiap malam Jumaat baca maulid. Banyakkan bersedekah. Ni amalan orang Syihir. Adah dia dah jadi ibadah. Setiap sebelum akad nikah mesti baca maulid. Baca maulid Habib Ali Habish. Itulah memang adah mereka. Setiap masjid mereka mengaku maulid, baca hadrah basudan, ada sebagai basudan, banyak orang baca, semuanya untuk mengangkat balik. Selepas beberapa hari tu tengok datang hujan renyih-renyih, tak ada. Orang pun pelik, apa orang Syihir buat? Dia orang teknologi pun tak ada, alat pun semua tak ada. Tengok-tengok semuanya boleh hilang macam tu sahaja. Yang kata yakin akan sampai sebab dekat. Cuma mana Oman dengan Syihir dekat macam tu boleh tak kena? Itu ulama kata mereka ada Allah Ta'ala, lebih kuat daripada teknologi apa yang ada korang ada ni. Itu dia orang banyakkan angkat balik dengan baca maulid, banyak dengan bersedekah macam. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala jagakan lagi. Walaupun adalah sebahagian daripada itu pemikiran mukhalafah ahli Wahabi, tapi alhamdulillah mereka masih terjaga. Itulah kawasan berkat para ulama terdahulu. Kita pun semua ni alhamdulillah agama kita terjaga, akidah kita masih terjaga. Semua ni berkat siapa? Dengan kepandaian kita? Tak. Dengan siapa? Berkat alim ulama, para awliya terdahulu sebelum kita. Inilah hasilnya kita. Kita pula hasil selepas kita ni siapa? Wallahualam, tak tahulah apa jadi. Berkatnya Syekh Ahmad Idris,
ya, mufti dari mufti Negeri Sembilan tu dahulu, alim ulama, tengok mereka melakukan tarekat, semua tu dengan berkat mereka lah kita terjaga. Kalau nak ikutkan dengan kita sendiri, dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita khidmat bagi masyarakat, tak ada apa. Tapi alhamdulillah Allah dengan berkat mereka, Allah Ta'ala jagakan lagi Islam, jagakan lagi negara kita. Allahu a'lam. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk dalam mukadimah. Saya suka biasa macam tu pada permulaan, bagi pengenalan saja. InsyaAllah lepas ni baru kita ambil daripada ibarat kitab. Allahu a'lam. Nak belajar waktu ni. Al-Fatihah. Pada akhir sekali kita ratib Fatihah dekat sedekahkan Fatihah dekat sahibul muallif. Itu dah sepatutnya yang adabnya. Setiap kita belajar kitab, mukadimah dia dan akhir dia, kita sedekahkan Fatihah kepada sahibul muallif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabiyyina Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan minkum, terlambat waktu.